Oke, salam sejahtera, salam selamat pagi, aku harap semua murid-murid sehat. Oke, hari ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Tajuk dia adalah Kamar Ilmu dan Berat Menjadi Ringan. Oke, sebelum itu murid-murid dikendaki sediakan buku teks jilid 1 Bahasa Melayu tahun 2, ambil dan sediakan. Oke, hari ini kita nak belajar objektif pembelajaran kita. Apa yang nak kita capai pada hari ini adalah pertama, murid-murid dikendaki mengenal pasti kata adjektif warna dan kata adjektif ukuran dengan betul. Kita nak kenal pasti apa itu kata adjektif warna dan kata adjektif ukuran. Okey, kata adjektif ni kalau kita rujuk balik ialah kata sifat ataupun ciri-ciri sesuatu benda ataupun benda itu sama ada hidup ataupun benda mati. Contoh dia yang ni, alat ni, okey, alat ni ciri dia mungkin bulat, bentuk dia bulat, okey, panjang, warna dia putih. Kita harap nampak lah. Okey, dia berwarna. Okey. Ataupun meja yang murid-murid guna tu macam mana ciri-ciri dia. Kita tengok dia keras, bentuk dia segi empat, warna coklat ke, warna putih. Itu ciri-ciri dia. Okey, tapi dia ada kategori ikut dia ada adjektif sifat dia, ada adjektif warna, adjektif ukuran. Okey, panjang, pendek itu ukuran. Warna apa warna yang ada pada benda tu. Contoh dia kalau pensel, warna biru, warna hijau. Itu adjektif warna sifat dia, ciri-ciri pada benda. Okey. Kemudian bila kita dah kenal pasti, murid-murid dikendaki melengkapkan teks dengan menggunakan kata adjektif warna dan kata adjektif ukuran mengikut konteks dengan betul. Kena gunakan. Kita dah kenal pasti, dah tahu, kita kena gunakan ikut konteks dia, ikut konteks ayat tu dengan betul. Okey, apa buang masa lagi, cikgu nak murid-murid semua. Murid-murid kalau dah sedia buka buku teks, buka surat 37, okey, surat 37 kita baca sama-sama. Yang okey, ikut cikgu baca. Okey, kita baca perlahan-lahan, kita bantu rakan kita yang belum mahir membaca. Okey, tajuk dia Kamar Ilmu. Yahya dan abangnya membuat label pada rak almari buku di kamar ilmu rumah mereka. Label itu sangat penting agar mereka mudah mencari buku untuk dibaca. Rak kamus dilabelkan dengan warna biru. Pelbagai kamus disusun di rak itu. Okey, cikgu berhenti sampai sini. Nanti lepas ni kita sambung. Okay, kita tengok balik sebelah gambar ni. Okay, ini ada rak. Ini bilik tu adalah rak ataupun almari lah. Panggil. Okey, dia ada berwarna biru muda atau biru, hijau. Ini pink dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu kita sebut merah jambu. Okey, jangan sebut pink. Yang betul ialah merah jambu. Kalau pink tu dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu kita guna istilah yang betul itu merah jambu. Ayat ini kita rujuk ungu. Okey, ungu ataupun dalam bahasa Inggeris purple. Tapi kita belajar bahasa Melayu, kita guna istilah dalam bahasa Melayu warna ungu dan yang ini warna merah. Okey. Warna biru tadi kamus. Jadi mereka buat label perkataan kamus di atas rak berwarna biru. Okey, lepas tu warna hijau ni ialah untuk buku berwarna untuk buku agama berbagai saiz dan begitu. Okey. Bahasa Melayu warna merah jambu. Begitu banyak sini ada kamu, ada buku rujukan, ada buku latihan, okey. Matematik sama juga, label dia matematik untuk letakkan buku dia ada warna rak warna ungu dan rak warna merah untuk buku sains. Jadi kita dah dapat maklumat. Jadi kita perlu
sambung. Okey, kita dah tadi ayat kedua ni, perenggan kedua ni dah terangkan tentang rak warna biru ni itu kamus. Dia beritahu sini, rak kamus dilabelkan dengan warna biru. Kita tengok. Okey, pelbagai kamus disusun di rak itu. Dia beritahu dekat rak ni macam-macam kamus ada. Okey, ini kita sambung. Rak buku agama berwarna dilabelkan dengan warna hijau. Rak buku agama dilabelkan dengan warna hijau. Banyak buku agama disusun dalam rak itu. Kita tambah sedikit kan. Kemudian sambung lagi ataupun kita buat perenggan baru. Buku-buku bahasa Melayu dilabelkan dengan warna merah jambu. Ada pelbagai jenis buku bahasa Melayu dalam rak itu. Kita tambah satu lagi ayat nak terangkan apa yang ada dalam rak bahasa Melayu. Kemudian sambung lagi. Warna ungu digunakan untuk melabelkan rak matematik. Ada buku latihan dan buku rujukan dalam rak itu. Sambung macam itu. Kita pelbagaikan ayat. Bagi menarik. Akhir sekali, buku sains dilabelkan dengan rak warna merah. Okey, pelbagai saiz buku sains ada disimpan dalam rak itu. Jadi lengkap dah sudah 5 rak ni dinyatakan dalam ayat itu. Jadi akhir sekali tengok, kini kamar ilmu itu lebih kemas. Yahya dan abangnya gembira. Mereka sering membaca buku di kamar ilmu itu. Maksudnya, sini kita tengok. Bila suatu benda yang kita suka, kita belajar, kita kena, walaupun kecil ataupun tak mewah, tapi dia perlu dalam keadaan kemas. Jadi kita akan berasa selesa bila kita belajar. Itu yang penting ya. Kalau buku latihan, buku kerja sekolah itu susun elok-elok di meja, kemaskan. Okey. Kita tengok apa itu kata adjektif. Kata adjektif warna ialah perkataan yang membawa pengertian warna pada objek. Okey, objek apa saja objek? Kerusi, beg itu objek, kereta. Okey, apa warna dia? Okey, rambut warna apa? Hitam. Okey. Contoh ada kasut. Ada biru, ada merah, ada hitam. Kasut sekolah ada putih, ada hitam. Okay? Jadi sana itu warna-warni. Pelangi kita sebut dia pelbagai warna. Itu maksud dia kata adjektif warna. Kita nak bagi warna. Ada warna kelabu. Okay? Ada warna biru laut. Itu kita kena mahir pelbagai warna. Cikgu harap boleh faham bahagian ni. Okay? Kalau dah faham, nanti lepas ni cikgu bagi latihan. Sekarang buka teks lagi. Buka surat 38. Okey, dah buka. Tarik nafas dulu. Sekarang kita akan belajar tentang kata adjektif ukuran. Okey, kata adjektif ukuran. Tadi kita belajar tentang kata adjektif warna. Ya, kata adjektif ukuran. Okey, tajuk dia adalah berat menjadi ringan. Ikut cikgu baca, ini senang saja. Tengok gambar nanti. Okey, ini teks. Kita sambung lagi, tambah lagi. Okey. Ayah Hana membantu Hana dan kawan-kawannya membina perpustakaan mini di kelas Hana. Perpustakaan itu di sudut kelas Hana. Hana, glamour. Hana, kalau tahun luar ni, nama murid yang keluar ialah Hana. Pada hari Minggu, ayah Hana dan kawan-kawan Hana mula bekerja. Ayah Hana memaku kayu yang panjang untuk dijadikan rak
buku. Yahya dan Yonghan menampal kertas warna yang nipis pada dinding. Ya, kita tengok. Hana dan Lageswari pula. Okey, kita tengok. Sebelum kita sambung ayat ni, kita tengok. Ini ayah Hana. Dia memaku kayu yang panjang. Ini kayu panjang. Kemudian Yahya dan Yonhang menampal kertas warna yang nipis. Mana yang ini? Ni Yahya dan Yonghan dah bagi tahu. Ayah dah bagi tahu. Yahya dan Yonghan dah bagi tahu yang tinggal, yang tinggi, pendek, tebal, renek. Okey. Sebelum tu kita kena kenal pasti. Tinggi maksudnya almari ni tinggi. Pendek, papan ni pendek. Okey, Hana dan Lageswari. Mana lelaki dan perempuan? Yang ada dekat dua orang perempuan. Hana ni Muslim. Lageswari ni India. Jadi ni di sini. Jadi mereka apa? Apa mereka buat dengan renek ni? Apa maksud renek? Renek maksud dia pokok yang rendah, yang tak tinggi. Dia tak akan tumbuh tinggi. Itu dipanggil pokok renek. Biasanya pokok bunga lah renek. Okey, kita buat ayat sini. Hana dan Lageswari pula mengangkat ataupun menyusun pokok bunga renek. Pokok bunga yang renek di tepi kelas. Kita beritahulah di mana mereka susun. Okay, Hana dan Lageswari pula mengangkat dan menyusun pokok bunga yang renek di tepi kelas. Yang ni, kita nak buat yang ni. Tebal. Jadi kita tak tahu nama, kita letaklah sebarang nama yang logik lelaki. Jadi mesti nama lelaki kan? Kita letaklah nama. Contoh dia kita letak nama Isfauzan. Isfauzan menyorong ataupun menolak troli yang mengandungi buku tebal. Okay, buku yang tebal untuk disimpan di mana? Dalam almari. Okay, kita sebut buku yang tebal untuk disimpan dalam almari. Yang ni dua orang lelaki. Belum. Okay, belum. Kita bagilah nama lelaki. Kalau kita tak ingat nama, tak tahu nama nak pakai, kita cari rakan dalam kelas kita. Okay, gunakan saja nama lelaki. Alan Wong dan Fabian Ding. Contoh dia. Sedang mengangkat almari yang tinggi untuk diletakkan di sudut kelas. Macam tu. Okay. Alan Wong dan Fabian Ding sedang mengangkat almari yang tinggi untuk disimpan di sudut kelas hujung ni macam tu. Okay. Kemudian yang tinggal yang pendek. Tambah lagi, ayah Hana memaku kayu pendek pada kayu yang panjang. Ayah Hana memaku kayu pendek pada kayu yang panjang. Kita dah guna semua kata adjektif ukuran ni yang diberi dalam buku ni dalam membina ayat mengikut konteks. Sekarang ni kita akan bina ayat mengikut gambar. Kita tak boleh buat sebarang Sekarang bila kita belajar di tahun 2 ni, dia lebih pada kita akan melengkapkan cerita ataupun melengkapkan cerita dia bukan cerita tempat kosong saja. Dia bagi sikit saja di depan, kemudian kita kena habiskan cerita tu menggunakan ayat kitab, tapi ayat tu mesti dibina mengikut gambar. Jadi kemahiran tu penting. Okay, kita kena gunakan maklumat yang diberi. Contoh dia ini tadi kan, bunga, renek. Kita kena tahu apa perbuatan dua orang murid ni. Hana dan Lageswari, mereka angkat bunga, susun. Bunga apa tu? Bunga renek. Kena sambung di sana. Letak titik, lepas tu sambung lagi yang tebal ni tadi. Okay, dah tolak buku yang tebal untuk hantar simpan sini. Itu kemahiran yang perlu kita. Kita tak ada buat lagi sangat ayat macam ni. Buku itu tebal. Itu dah tak. Sebab itu agak mudah. Itu boleh diterima. Cuma nanti bila kita nak menggunakan ayat dalam konteks, dia akan menyusahkan kita nak bina ayat. Kita kena bina ayat suatu perbuatan tu, dia mesti ada penerangan. Contoh dia tinggi. Okay. Almari itu tinggi.
Okey, oh, memang orang tahu teknologi, tapi kemana, apa tujuan almari kan? Mengapa, di mana almari itu terletak? Kita kena buat contoh dia, almari itu tinggi yang dan terletak di sudut bangunan, macam itu. Dia kena letak dulu, kita tahu di mana benda itu berada. Dia kena ada penerangan, perluasan ayat. Kita kena coba buat dengan perluasan ayat. Ini yang kemahiran yang perlu belajar sedikit demi sedikit. Memang agak susah, kita belum biasa. Bila kita dah mahir, kita tahu, walaupun hanya satu patah perkataan diberi, kita akan pandai mengubah ayat itu, mengguna ayat itu menjadi lebih gramatis istilahnya. Okey, nipis contoh dia. Kalau ikut ayat ni, Yahya dan Yohan menampal kertas warna yang nipis pada dinding. Dia tengok, dia bagi tahu. Kalau kita buat ayat biasa, mungkin kertas warna itu nipis. Itu ayat yang mudah. Kita maksudnya kita tidak digalakkan sangat membuat ayat itu mudah. Tapi untuk permulaan boleh, cuma usaha untuk pelbagaikan ayat. Faham murid-murid? Okey, cikgu harap murid fahamlah. Dan cikgu akan bagi tugasan. Minggu depan kita cuti, jadi tugasan ni buatlah di buku aktiviti. Baiklah murid-murid, hari ini tugasan yang cikgu bagi adalah murid-murid hendaki membuka buku aktiviti ya, Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Sila buat muka surat 46 hingga 48. Okey, buat. Okey, kemudian tulis perlahan, jangan tergesa-gesa ataupun nak siap cepat-cepat. Tulisan pastikan kemas, boleh dibaca. Okey, jelas dibaca itu penting. Kemudian dah siap, suruh ibu atau ayah ambil gambar, hantar ke dalam Google Classroom. Jangan ambil tulis buku itu terlampau tinggi ya, maksudnya susah cikgu nak baca dia punya tulisan. Ambil bahagian yang bahagian tugasan itu pun saja. Jangan keseluruhan buku tak perlu. Yang penting bahagian yang latihan supaya cikgu senang nak tengok. Jangan ambil tinggi sangat sebab tak nampak, nanti susah cikgu nak buat pembetulan. Okey. Jadi harap murid-murid buat juga tugasan lain yang diberi yang belum siap, sila buat. Jangan abaikan. Okey. Okey, baik murid-murid, sampai di sini dulu kelas kita. Kita akan jumpa lagi di hari waktu yang lain. Jadi cikgu ucapkan selamat buat tugasan, selamat berbuat PR, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, sentiasa amalkan SOP. Okey, pastikan sentiasa membuat ulang kaji. Jangan buang masa dengan begitu saja. Jangan main handphone, gadget tanpa ada ilmu. Kita dah ketinggalan sudah setahun nanti. Kita tak banyak belajar. Jadi rugi. Masa tetap berlalu. Kita akan, kalau kita tak kejar, tak dapat sesuaikan diri, kita akan ketinggalan. Okay, cikgu harap murid-murid kelas 2 hari ini jenis yang rajin belajar. Okay? Tak mudah ketinggalan. Cikgu ucapkan jaga diri, sentiasa patuhi SOP. Okey, terima kasih semua.